Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan beberapa ulasan dan refleksi berkenaan isu-isu semasa, iaitu sedang hangat berkaitan dengan Shopee Pay Later. Okey, sekarang Shopee Pay Later sudah mempunyai sijil halal dan patuh syariah. Okey, mula-mula sekali perlu diberi peringatan mesra bahawa baru disahkan patuh syariah oleh Amani Advisors ialah Shopee Pay Later, yang merupakan produk Buy Now Pay Later BNPL atau beli sekarang bayar kemudian. Yang belum disahkan patuh syariah ialah Shopee Pay, merupakan produk e-wallet. Oleh itu, elakkan Shopee Pay sehingga ia disahkan patuh syariah. Lagi satu peringatan yang amat penting ialah walaupun Shopee Pay Later patuh syariah, kita mesti berpada-pada dalam berhutang. Berhutang hanya bila amat perlu saja. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah biasanya menolak mensolatkan seseorang yang wafat dalam keadaan masih memiliki hutang. Suatu ketika dihadirkan ke hadapan beliau mayat seseorang, lalu beliau bertanya, apakah dia mempunyai hutang? Para sahabat menjawab, ya, 2 dinar. Beliau bersabda, kalau begitu solatkanlah saudara kalian. Maka Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, biarlah aku yang menanggung 2 dinar itu. Maka beliau pun mensolatkannya. Daripada hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Kenapa tiba-tiba Shopee Pay Later patuh syariah walhal dahulunya tidak patuh syariah? Perkara dalam muamalat bukan macam hal-hal yang pada asalnya sudah haram, seperti zina arak, yang buat macam mana pun tidak boleh dihalalkan. Dalam muamalat, jika diubah cara atau kaedah yang tidak patuh syariah kepada cara atau kaedah yang patuh syariah, maka ia akan patuh syariah. Tidak sekali-kali hanya ubah istilah saja, tidak sekali-kali menghalalkan yang haram. Istilah atau akad dipastikan untuk menentukan syarat-syarat berkaitan yang perlu dipatuhi. Contohnya, kita guna akad al-ijarah thumma al-bay' untuk pembiayaan beli kereta. Maka bank akan belikan kereta dan sewakan kepada kita mengikut tempoh serta bayaran yang dipersetujui. Selepas habis tempoh atau selesai bayaran itu, bank sama ada akan jual kepada kita kereta itu atau bagi kereta itu free, dan penyewa perlu bayar ansuran mengikut jadual yang dipersetujui. Kedua-dua kontrak tidak boleh menjadi syarat kepada yang lain. Jika tidak akan terjadi 2 akad dalam satu yang dilarang. Selalunya jual kepada pelanggan dibuat sebagai janji kepada pelanggan. Faham? Nampak tak sedikit sebanyak syarat-syarat berkenaan akad ataupun kontrak? Bukan pada istilah saja. Apakah akad yang digunakan oleh Shopee Pay Later? Daripada laman web Shopee, akad yang digunakan ialah al-bai' bithaman ajil, yang lebih dikenali sebagai jualan harga tertangguh. Urus niaga al-bai' bithaman ajil melibatkan proses menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang dan ditangguhkan pembayarannya sehingga ke satu waktu atau tempoh yang telah ditetapkan, dan harga bertangguh atau bayaran ansuran boleh jadi lebih tinggi daripada harga bayar tunai. Ini dibenarkan kerana ini hanyalah perbezaan kepada harga, bukan sekali-kali tambahan kepada pinjaman, sebab tiada libat pinjaman pun di sini. Urusan dengan Shopee bukan dengan penjual. Boleh ke macam tu? Jual beli melalui Shopee, sama ada Shopee Pay Later atau tidak, penjual bersetuju melantik Shopee sebagai wakil yang menjual dan menerima upah. Berapakah upah Shopee dalam jika pelanggan Shopee Pay Later? Upah diambil daripada perbezaan harga tunai dan harga ansuran. Bagi setiap bulan ansuran, harga dinaikkan sebanyak 1.5%. Apakah perbezaan harga itu? Adakah perbezaan itu dikatakan sebagai riba? Ia hanya jadi riba jika akad distruktur sebagai pinjaman atau libatkan harta ribawi. Tetapi dalam kes Shopee Pay Later itu, ia tidak distruktur sebagai akad pinjaman tetapi akad
Baik, bithaman ajil yang merupakan salah satu akad jual beli. Oleh itu bebas letak harga yang dipersetujui kedua-dua pihak. Lagipun syarat membenarkan harga berbeza jika dibayar secara tertangguh, iaitu ansuran kerana risikonya lebih tinggi daripada bayaran tunai. Kesimpulannya disebabkan tempoh masa yang perlu ditunggu oleh pihak penjual dan risiko yang terdedah ke atasnya, perbezaan harga ini dianggap sebagai halal dengan syarat ia telah dipersetujui di awal akad dan tidak lagi berubah selepas itu. Kenaikan harga akibat tempoh ini dianggap halal oleh majoriti mazhab dan ulama'. Inilah bentuk time value of money yang diiktiraf sebagai halal oleh Islam kerana ia didasari oleh jual beli sebenar dan bukannya akad qard, iaitu pinjaman ataupun hutang. Wallahu alam.